Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, pada hari ini jam pukul 8 pagi kita akan menceritakan, kita akan kupas suatu isu yang sudah sinonim dalam masyarakat kita, apatah lagi dalam sektor perubatan. Mungkin ramai yang tak tahu tentang isu ini, tetapi ada beberapa keadaan yang orang tertanya-tanya, adakah dia boleh? Adakah dia tak boleh? Jadi saya mengambil tajuk derma organ untuk saya kupas dan untuk saya lihat apa antara isu permasalahannya. Okey, derma organ ni apa? Derma organ adalah kita gantikan organ yang tidak berfungsi pada pada seorang pesakit dengan organ yang berfungsi daripada seorang penderma. Penderma tu mestilah seorang yang rela dan dia tahu dia ada tujuan yang baik untuk dia mendermakan organ dia kepada pesakit. Supaya apa? Mestilah untuk menanamkan sifat tolong-menolong dan mengharap supaya kehidupan pesakit yang lain tu menjadi lebih baik. Okey. Bila kita tengok pada hukum, apa sebenarnya hukum derma organ ni? Kalau kita tengok pada hukum, ada banyak dan ada hukum dari pelbagai mazhab ulama telah bincang pada zaman dahulu kan. Jadi kaedah-kaedah fiqh untuk menentukan hukum ni kita ada dua. Dia merujuk kepada urusan. Apa urusan tu? Apa tujuan daripada urusan pemindahan organ tu? Pendermaan organ tu. Kenapa? Al-umur bimaqasadiha. Maksudnya adalah perbuatan itu ataupun tujuan bila dia nak menderma organ dia kena tahu apa niat dia dan apa tujuan dia untuk menderma organ tu kan. Dan mestilah tujuan utamanya untuk mengelakkan kemudaratan yang besar berlaku kepada pesakit dan untuk membantu pesakit untuk mendapatkan kehidupan yang sihat dan kehidupan yang baik, bukan untuk menghina ataupun untuk menyeksa mayat ataupun untuk bermegah-megah. Sebaliknya tujuan dia yang utama adalah untuk menyelamatkan pesakit, untuk menyelamatkan nyawa pesakit. Jangan pula sebabnya dia buat itu adalah kerana dia terpaksa diugut. Kalau macam tu tak boleh. Sebab ia melibatkan organ dalam badan. Organ adalah amanah Allah yang Allah beri kepada kita supaya kita jaga sebaiknya, dan ia bukanlah suatu benda yang kita boleh nak ambil suka hati. Dia sangat sempurna, Allah ciptakan manusia dan kita kena jaga sebaiknya. Dia bukan hak milik kita, tapi hak milik Allah. Okey, kaedah fiqh yang kedua adalah kemudaratan yang perlu dihilangkan. Maksudnya di sini adalah darara yuzalu adalah mestilah kita tujuannya adalah untuk menghilangkan kemudaratan ataupun bebanan kepada daripada salah seorang daripada pesakit yang memerlukan. Ia lebih kepada dalam maqasid syariah adalah untuk memelihara nyawa manusia. Ganjaran yang Allah beri sangatlah besar kerana ia adalah usaha untuk menyelamatkan nyawa manusia lain. Sekaligus dia adalah sedekah dan amal jariah daripada diri kita sendiri. Dan Allah juga berfirman, ya, oleh itu tidak harus menderma anggota badan yang satu seperti
Tapi tak harus untuk kita derma badan, derma sesuatu anggota yang satu, contoh macam jantung, hati. Kita tengah hidup tapi kita nak dermakan jantung. Macam mana kita nak hidup kan? Tapi kita tak boleh jugalah kita nak mengorbankan nyawa kita untuk orang tu, sebab kita pun perlukan hidup kan. Dan tidak boleh menghilangkan mendatangkan kemudaratan kepada diri untuk orang lain semata-mata. Sebabnya dia akan mendatangkan mudarat yang lebih besar kepada kita. Antara contoh lain, isteri, kalau isteri itu nak menderma, contoh dia nak derma buah pinggang kepada orang lain, dia perlu minta izin kepada suami. Kenapa? Kerana bila isteri itu nak mendermakan buah pinggang, pertama sekali dia akan melakukan pembedahan. Bila dia dah melakukan pembedahan, suami akan menjaga dia dengan rapi dan dia perlu mengikut rawatan susulan yang rapi, yang betul, sebab dia akan kehilangan sebelah buah pinggang. Sebabnya manusia dikurniakan 2 buah pinggang, walaupun mereka boleh hidup dengan 1 buah pinggang, tapi bila dah ada hanya 1 saja, dia akan mengurangkan kita punya kemampuan untuk hidup dalam organ itu kan. Jadinya dia dah menambah bebanan kepada suami, dan juga dia dah menghilangkan hak suami tersebutlah. Jadi wajar kalau suami tak dibenarkan dan isteri wajib ikut. Okey, kita pergi kepada isu bermasalah fiqh. Okey, kita tengok permasalahan fiqh mengenai adakah wali diharuskan untuk menderma sebahagian anggota mati. Adakah wali, contoh bila seorang anak meninggal dan wali tu nak mendermakan anggota daripada anak dia meninggal tu kepada orang lain, harus dan disunatkan untuk menderma sebahagian anggota kanak-kanak yang dilahirkan dalam keadaan cacat dan akan meninggal di dunia disebabkan kecacatan tersebut. Contohnya baby yang seorang ibu mengandung anak yang tak cukup bulan. Bila tak cukup bulan, doktor dah sebut bahawa dia akan bila dia keluar, dia akan tak dapat hidup lama. Mungkin 1 hari, mungkin 2 hari, atau mungkin dia boleh hidup dengan bantuan pernafasan. Jadinya bila dah macam tu, memang wali harus dan disunatkan untuk mendermakan anggota kanak-kanak itu kepada orang lain yang memerlukan. Okey, apa hukum menderma kepada orang bukan Islam? Kita tahu kan mungkin orang bukan Islam ni bila dia pakai anggota badan kita, ada yang tertanya-tanya, mungkin kalau dia buat dosa adakah kita terkena sekali? Boleh didermakan kepada orang Islam ataupun orang bukan Islam, tetapi tidak harus didermakan kepada kafir harbi, dan tidak harus menderma anggota kepada orang murtad. Kalau dia murtad, kita memang tak harus untuk menderma. Selain daripada itu, apakah harus mewasiatkan sebahagian badan selepas mati? Okey, apabila seorang diharuskan menderma anggotanya semasa hidup, tiada apa-apa halangan untuk dia berwasiat selepas mati. Contohnya bila dia dah pernah untuk menderma semasa hidup dia, jadinya dia boleh lagi menderma anggota badan dia. Kalau dia dah berwasiat untuk mendermakan dia, untuk menderma anggota dia, maknanya dia boleh menderma anggota badan, tak ada halangan lagi.
Dan contoh isu lain adalah memindahkan anggota kafir kepada Muslim, memindahkan anggota badan ataupun organ daripada orang kafir kepada orang Muslim. Tiada larangan, okey? Tiada larangan untuk memindahkan anggota seseorang yang bukan Islam kepada orang Islam kerana anggota seseorang Islam tidak bersifat dengan Islam atau kufur. Tapi ia hanya alat yang digunakan untuk manusia melaksanakan tutur akidah dan manhaj dalam kehidupan. Contoh tangan ataupun contoh hati atau buah pinggang. Dia tak menunjukkan itu adalah Islam ataupun kafir. Tangan ni adakah Islam? Tidak. Itu adalah alat untuk kita menyampaikan sesuatu yang baik kepada orang, untuk kita untuk kita berbuat baik kepada orang. Bergantung pada kekuatan dan akidah kita. Kita menggunakan kita menggunakan apa yang Allah bagi untuk menjadikan kehidupan kita yang lebih baik sebagai hamba Allah, kan? Okey, seperti dalam firman Allah surah orang lelaki yang bersedekah dan orang-orang perempuan yang bersedekah serta mereka memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik atau ikhlas akan digandakan balasannya dengan berganda-ganda banyaknya dan mereka pula akan beroleh pahala yang mulia. Allah dah cakap dalam Al-Quran, siapa yang menderma ataupun siapa yang bagi pinjaman tu dengan pinjaman yang baik dan ikhlas, dan Allah akan bagi ganjaran sebaiknya. Apatah lagi bila kita menderma anggota badan kita kepada orang, kan? Maknanya bila orang menggunakan anggota badan kita tu, semuanya tu akan bermanfaat dengan sebaiknya. Memang kalau orang tu akan gunakan, dia sangat bersyukur bila ada penderma. Sebabnya zaman sekarang kita tahu susah nak cari organ-organ yang sudi, yang siapa ingin derma tu memang susah nak cari. Jadinya bila dah ada yang ingin berderma tu, itu adalah satu benda yang sangat-sangat orang bersyukur. Jadi Allah pun menggalakkan untuk kita bersedekah, tak lagi dengan anggota badan. Okey, kita tengok pada kesimpulan. Okey, pada kesimpulannya adalah okey, kesimpulannya di sini apa yang saya dapat simpulkan daripada isu permasalahan ini adalah penderma organ boleh dikategorikan di bawah pengorbanan jiwa raga seperti adanya pengorbanan jiwa dan raga. Siapa je yang nak dermakan organ dia? Tak ada orang yang nak, kan? Ataupun dia adalah satu benda yang sangat berat dalam hati mesti, ya Allah, macam mana nak aku nak derma badan kita, kan? Seperti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dia pernah sebutkan dalam kitab dia sebut penderma sanggup mendermakan organ kepada pesakit yang memerlukan dengan syarat yang ditetapkan. Dia adalah satu pengorbanan jiwa dalam hati kerana dia adalah bila kita melakukan derma daripada sebahagian dari kehidupan kita, bermakna kita menyerahkan sesuatu seperti kita menyerahkan kehidupan kita pada orang lain. Macam tu. Selamatkan nyawa seperti yang saya sebut tadi lah, selamatkan nyawa manusia adalah suatu yang dituntut oleh syarak Islam, yang dituntut oleh Allah. Sebab bila kita dah tahu orang tu dah nak meninggal sebab tak ada organ yang dalam badan dia tak berfungsi, datang pula kita menjadi penyelamat kepada orang tu untuk diteruskan hidup. Mungkin dia adalah seorang ayah kepada ibu yang ramai anak, mungkin dia adalah seorang ibu yang mempunyai ramai anak yang memerlukan dia. Secara tidak langsung kita membantu dia untuk teruskan hidup. Alhamdulillah. Lepas tu
Pendermaan organ juga melahirkan individu dan masyarakat yang mempunyai rasa tanggungjawab untuk membantu satu sama lain. Ada masa yang kita tak tahu pun siapa yang penerima organ tu kan. Ada masa penerima pun tak tahu siapa yang menerima organ tu. Tapi itu adalah sifat tanggungjawab yang ada dalam diri sendiri. Dia bukannya adalah untuk bermegah-megah. Dan tak kira latar belakang mereka adalah daripada pelbagai agama, bangsa semua, dia merendah diri dan rasa bertanggungjawab untuk mendermakan anggota badan dia. Dia merasakan anggota badan dia adalah mungkin hak milik orang lain. Kita berkongsi, mungkin orang lain lebih memerlukan. Kita masih berguna dan orang lain pun memerlukan juga. Islam sememangnya mengamalkan sifat ta'awun wala ta'amanu bil birri wat taqwa. Okey, itu sahaja yang saya dapat simpulkan mengenai mengenai topik kita pada hari ini adalah derma organ. Saya Sofia binti Aziz daripada Pusat Johor Bahru ingin menutup topik saya dengan ucapan jazakallah khairan katsira dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.